Negeri Johor, negara Malaysia, rakyat majemuk berbilang bangsa. Bangsa Johor, bangsa Malaysia akan dijulang rakyat berdaulat. Dengan iringan pantun itu, kita menjemput saudara Zaihan Zainal yang akan menjadi pembahasnya untuk pentas. Jadi ada peringatan, sebelum bercakap saya nak bagi peringatan. Walaupun kita kawan baik, kita bukan kroni. Masa tetap itu je. Jadi tak ada lanjut-lanjut. Terima kasih Tuan Pengerusi Tetap, sahabat saya, kekanda saya Saudara Wahab Ibrahim, yang berhormat Datuk Zuraida Kamarudin, yang berhormat Datuk Larry Seng, seluruh kepimpinan majlis tertinggi, para perwakilan dan pemerhati. Izinkan saya mulakan dengan serangkap pantun. Semerah anak semerah, mana takut ombak laut, adat pendekar pantang menyerah, hadapan Tuan hamba melutut. Cewa. Habis kita asyik dengar pengurusi tetap je berpantun, kita pun nak berpantun, betul tak? Bila melutut tu nak melamar, kau nak lamar aku ke? Aha. Baik saudara dan saudari, nama saya Zaihan Zainal daripada bahagian MUA, mewakili Majlis Pimpinan Negeri Johor akan mengusulkan tajuk Doktrin Bangsa Malaysia. Saudara dan saudari, izinkan saya mulakan dengan menggariskan 6 krisis dan dilema dalam masyarakat hari ini yang perlu ditangani segera dengan sebuah iltizam dan daya yang khusus. Yang pertama, keretakan hubungan antara kaum semakin meruncing. Yang kedua, krisis dan masalah kaum wanita dalam masyarakat. Yang ketiga, masalah anak muda dalam menghadapi cabaran globalisasi. Yang keempat dan lima, sistem pendidikan negara yang agak ketinggalan. Yang kelima, masalah ekonomi global dan internal yang semakin meruncing. Dan yang keenam, isu sains dan teknologi yang membawa kepada banyak kemudaratan daripada kebaikan. Saudara dan saudari, sejak merdeka tahun 1957, kita sudah melalui pelbagai fasa dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun anak Melayu bersekolah di sekolah kebangsaan, anak Cina bersekolah di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, anak India pula bersekolah di sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, tetapi kita hidup dalam aman dan harmoni. Namun, dalam usaha kita membina keyakinan bahawa kaum-kaum ini telah hidup dalam aman dan harmoni, kita ada juga mendengar tentang keretakan hubungan antar kaum. Misalnya insiden rusuhan kuil Sri Maha Mariamanan telah berlaku pada November 2018 di Subang Jaya, Selangor, telah mengakibatkan kerosakan harta benda awam yang banyak. Dan paling menyedihkan, kematian seorang anggota bomba, Allah yarham, Muhammad Adib bin Muhammad Kasim. Al-Fatihah buat Allah yarham. Walaupun sudah lebih 60 tahun bumi bertuah ini merdeka, kita masih lagi bercakaran seperti ini. Krisis ini terjadi sebab apa? Kerana tiada kepercayaan di antara kaum dan bangsa walaupun tinggal di tempat yang sama. Orang Melayu takut nak berkawan dengan orang Cina. Sebab apa? Sebab dia fikir nanti orang Cina ni akan ambil tanah mereka. Sedangkan Melayu inilah yang jual tanah pusaka bangsa kepada orang Cina sebelum ini. Orang Cina pula kata jangan berkawan dengan orang Melayu sebab takut nanti orang Melayu minta duit rasuah. Sedangkan orang Cina inilah yang beri rasuah pada Melayu korup untuk nak minta tender dia diselesaikan dengan segera. Manakala orang India pula rasa mereka tertekan oleh orang Melayu dan orang Cina. Padahal berapa banyak tauke-tauke India yang makan hasil-hasil ataupun hak orang-orang India miskin yang lain. Saudara dan saudari, sebenarnya bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa India ke, tak bersalah. Yang bersalah adalah amalan korup. Yang bersalah adalah amalan tamak haloba. Yang bersalah adalah amalan rasuah.
yang bersalah adalah amalan merompak dan mencuri harta rakyat. Justru meletakkan suatu kesalahan ini kepada kaum dan kumpulan adalah sangat tidak tepat. Persoalannya bagaimana kita nak atasi masalah ini? Sudahlah tentu melalui satu wadah atau tekad sebagaimana yang diucapkan oleh ibu bangsa Malaysia tadi, iaitu melalui kita memerlukan satu doktrin, iaitu doktrin bangsa. Doktrin bangsa. Saudara dan saudari, dalam era dunia tanpa sepadan, semua maklumat hanyalah di ujung jari. Sains dan teknologi membawa kita kepada suatu perubahan kehidupan. Namun, tidak dapat disangkal ia juga memberi kesan buruk kepada pembangunan negara termasuklah alam sekitar. Sebab itu, Parti Bangsa Malaysia hanyalah satu-satunya parti yang menyusun bait-bait lirik lagu rasmi yang ada menyentuh isu alam sekitar. Tuan Pengerusi Tetap, izinkan saya nak nyanyikan serangkap. Kalau Negeri Sembilan boleh nyanyi, takkanlah Johor tak boleh nyanyi, ya tak? Saya nyanyikan sikit. Alam sekitar dan kehijauan kita sama-sama kita jaga. Kalau dengar daripada bait lirik lagu parti ini, inilah satu-satunya parti saya kira bukan negeri Malaysia, dalam dunia yang ada masukkan elemen alam sekitar dalam lagu rasminya. Jadi ini membuktikan bahawa Parti Bangsa Malaysia adalah parti yang menyayangi alam dan sekitar. Kesimpulannya, saudara dan saudari, krisis-krisis yang saya sebutkan tadi telah menyebabkan rakyat jadi celaru, rakyat jadi gelisah, rakyat jadi kaget dan gundah gulana. Kerana kecelaruan dan keterdesakan itu, muncullah banyak parti-parti baru termasuk Parti Bangsa Malaysia. Dalam banyak parti-parti baru ini, hanya Parti Bangsa Malaysia bicara soal bagaimana nak mengeratkan hubungan antar kaum. Dalam banyak parti-parti baru ini, hanya Parti Bangsa Malaysia bicara soal bagaimana mahu memperkasakan wanita dalam segala aspek. Dalam banyak parti-parti baru yang muncul, hanya Parti Bangsa Malaysia bicara soal mahu memperkukuhkan peranan anak muda dalam membina masyarakat Malaysia yang lebih baik dan cemerlang. Dalam banyak-banyak parti baru, hanya Parti Bangsa Malaysia bicara soal nak mereset sistem pendidikan dan ekonomi yang lebih cemerlang di masa akan datang. Dan dalam banyak-banyak parti yang baru, hanya Parti Bangsa Malaysia yang cerita pasal sains dan teknologi untuk kita angkat untuk jadikan negara Malaysia lebih maju di masa akan datang. Justru untuk mencapai segala gagasan ini, kita memerlukan satu panduan yang komprehensif dan inklusif. Untuk mencapai segala gagasan ini, kita perlu satu doktrin bangsa. Doktrin bangsa. Doktrin bangsa. Maka saya mewakili negeri Johor memohon sokongan para perwakilan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terpuja tuan-tuan. Terpuja. Bersemangat. Yalah kita tahulah Sultan dia ada lesen bawa kereta api. Laju. Boleh kejar ke semua ni? Faham tak? Faham tak tentang doktrin yang dicakapkan tadi? Kalau makna faham, kita setuju terima? Setuju? Alhamdulillah, makin laju kita ya.